Ada beberapa orang kawan kita meminta supaya saya bercerita tentang sejarah persekolahan saya. Dan dulu pun sudah ada orang-orang tertentu di kalangan pembaca saya meminta saya menulis buku tentang sejarah saya, khususnya dari segi pengembaraan. Tetapi saya belum dapat melakukan perkara itu. Dan hari ini atas permintaan kawan yang meminta saya supaya saya bercerita tentang sejarah persekolahan saya ingin mulakan di sini di saluran 5 minit di YouTube dan Facebook ini. Mungkin saya akan buat beberapa episod, beberapa bahagian secara ringkas. Tapi secara panjang nanti saya akan tulis, masukkan di dalam blog supaya boleh menjadi panduan kepada setengah-setengah kawan yang berminat untuk belajar dengan saya. Sebenarnya saya ini adalah merupakan orang anti sekolah dan anti ijazah. Hamba ada cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Dalam 5 minit hari ini, iaitu 5 minit plus, saya akan bercerita tentang sejarah persekolahan saya atas permintaan beberapa orang peminat. Sebenarnya saya adalah seorang yang anti sekolah dan anti ijazah. Yakni saya bukan mau belajar dalam bilik sekolah atau bilik universiti sebenarnya, sebab saya mau belajar dalam kehidupan secara keseluruhan. Tapi saya terpaksa masuk sekolah dan termasuk universiti juga, kerana itu adalah sistem yang ada dalam masyarakat sekarang ini. Begitu juga ijazah bagi saya, ijazah yang merupakan kertas yang terhasil daripada buku-buku yang kita baca, yang kita hafaz, bukan matlamat saya. Ijazah saya yang sebenar adalah di lapangan, di dalam kehidupan harian kita. Itu yang menjadi falsafah saya, dan falsafah ini saya anut sejak zaman remaja, kerana saya suka membaca, suka mengkaji, dan apabila saya baca teori deschooling, teori ini menyebabkan saya diserap masuk dan terpengaruh dengan pandangan-pandangan ini, menyebabkan saya anti sekolah dan anti ijazah. Dan saya buat kerja saya sehingga ke hari ini tidak mengguna ilmu sekolah di universiti, kecuali dari segi bahasa, dari segi istilah, dan ilmu daripada universiti mungkin hanya tak sampai 10% yang saya gunakan, tetapi 90%, lebih daripada 90% adalah saya ambil daripada kajian sendiri, daripada pembacaan saya sendiri, dan daripada pengalaman hidup dalam masyarakat. Begitu juga saya mendapat kerja tidak mengguna ijazah sama sekali. Itu ada falsafah saya, falsafah hidup saya, falsafah anti sekolah dan anti ijazah. Okey, itu adalah mukaddimah sebelum nak masuk sejarah persekolahan. Saya belajar pertama kali sudah tentunya daripada ibu bapa, sebab ibu bapa adalah merupakan pengajar dan pendidik yang paling penting, yang paling agung sekali. Ibu bapa kita, agama dan sains sama-sama setuju mengatakan pendidik yang paling penting kepada diri kita adalah ibu bapa.
Agama pun kata begitu. Kita boleh merujuk kepada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanahu au yumajjisanah. Setiap anak itu dilahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, tapi bapa mereka lah, ibu bapa mereka lah yang meyahudikan mereka, yang menasranikan mereka, dan yang majusikan mereka. Dalam arti kata, ibu bapa itulah yang membentukkan anak-anak menjadi hitam, menjadi putih, menjadi biru, menjadi kuning, dan menjadi segala-galanya. Kerana anak-anak pasti terdidik dengan apa yang diajar dan ditunjuk oleh ibu bapa. Malah sains pun mengatakan bahawa kalau kita tidak berjaya mendidik anak daripada umur bawah, umur 1 tahun sampai ke 7 tahun, maka kita tidak akan mendapat didik anak dengan betul selepas 7 tahun, kerana dia akan menjadi tidak terurus. Dalam Islam sendiri menyuruh kita supaya kita mempedulikan anak semasa dalam kandungan lagi, sampai kepada usia bayi dan kanak-kanak dan seterusnya. Begitulah sebab sistem Islam ataupun peraturan Islam adalah semula jadi. Jadi kita kena belajar, kita kena ajar anak-anak kita. Guru saya pertama adalah ibu bapa saya dari segi agama. Bapa saya merupakan Tok Lebay, orang yang belajar pondok. Dia yang mengajar saya Al-Quran. Dia yang mengajar saya Fardu Ain. Dan dia mengajar saya sembahyang secara praktikal, kerana mereka bersembahyang setiap hari, setiap waktu. Selain bapa saya, bapa saudara saya merupakan orang Kelantan yang berkahwin dengan mak saudara saya, juga menjadi guru Al-Quran kepada saya. Dan dia juga menjadi guru Fardu Ain dan mengajar kitab-kitab lama kepada saya. Selain itu, mak saudara saya di kampung mak saya, ia merupakan kakak mak saya, juga merupakan seorang qari'ah, seorang yang boleh mengaji Al-Quran dengan bagus, dan dia juga menjadi pembimbing Al-Quran kepada saya. Di samping itu ada seorang guru daripada Kelantan yang kami panggil sebagai ustaz. Dia juga menjadi guru pertama cara pondok kepada saya di kampung emak saya. Waktu usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun saya berada di kampung emak saya. Tidak tinggal di bandara Jabat, di rumah. Tapi saya duduk di sana. Kadang-kadang saya balik. Itu waktu usia lebih kurang 4 tahun, 5 tahun, sampai 7 tahun saya balik ke rumah orang tua saya di Jabat, di Bandar Jabat, di Pekan Jabat, untuk belajar sekolah Thai. Sekolah Thai saya belajar di sekolah Ban Jabat, Upakan Withaya. Itu belajar darjah 1. Dan pada waktu yang sama saya belajar sekolah Melayu di Masjid Jumiah Jabat, Masjid Pusat Jabat. Dan guru saya di situ adalah merupakan seorang wanita Terengganu yang berkahwin dengan orang petani, namanya Cik Tik. Dan sekarang dia sudah kembali tinggal di Malaysia, di Terengganu. Dari sekolah Melayu di Masjid Jumiah Jabat itu, saya mengambil asas bahasa Melayu yang agak baku, dengan tulisan Jawi dan tulisan Rumi. Bagaimanapun saya lebih lancar dalam bahasa Thai daripada bahasa Melayu, kerana waktu zaman saya tidak ada media dalam bahasa Melayu, tidak ada surat kabar yang kami boleh baca, tidak ada majalah,
dan radio pun ada radio bahasa Melayu tempatan, tidak ada radio bahasa Melayu baku. Jadi bahasa Thai saya menjadi begitu lancar sekali. Dan saya meninggalkan sekolah Banjaba Upakan Witya, pergi belajar di sekolah baru buka, sekolah swasta, sekolah Haji Ahmad Awang Besar, yang merupakan seorang pemimpin masyarakat di Jabat. Beliau mendirikan sebuah sekolah Thai yang menggunakan bahasa Thai, tetapi pendidikan agama ada di situ. Jadi saya belajar di situ selepas tamat tahun 3 darjah 3, selepas tamat darjah 3 di sekolah Upakan Witya, saya masuk belajar di sekolah yang baru buka, namanya Sekolah Islam Sri Thaksin, Islam Seri Selatan dalam bahasa Melayu. Jadi saya belajar di situ darjah 4, dan ia merupakan sekolah yang terbaik yang saya pernah belajar. Pada waktu itu adalah cukup bagus, cukup mantap sekali pendidikan di sekolah rakyat itu, dan ia memberi asas kepada saya untuk belajar dengan baik. Kerana waktu saya belajar, kami dalam kelas pun saya ada 2 orang saja. Saya, yaitu seorang pelajar wanita namanya Zainun. Sekarang dia merupakan isteri kepada imam Masjid Jabat. Itu peringkat itu. Bagaimanapun di situ juga bahasa Thai yang laju, kerana sekolah dalam bahasa Thai. Bahasa pengantar di sekolah itu juga dalam bahasa Thai. Jadi menyebabkan pengajian saya semua kebanyakannya dalam bahasa Thai. Boleh dikatakan 90%, 10% kami belajar sewaktu petang di sekolah Melayu daripada jam 5 sampai jam 6, atau jam 4.30 sampai jam 6 begitu, 1 jam lebih saja. Jadi sedikit masa untuk belajar bahasa Melayu. Tapi saya dapatlah sedikit asas bahasa Melayu, tulisan Jawi dan tulisan Rumi di sekolah Melayu Masjid Jumiah itu. Dan apabila selepas tamat darjah 4 di sekolah Islam Sri Thaksin, bapa saya melihat saya terlalu laju dalam bahasa Thai, dan bapa saya ini tok lebay, orang pondok, orang yang berfikiran memang macam tok lebay, macam orang pondok begitulah. Dan dia tidak mau saya ini menjadi seperti budak-budak lain yang macam orang Siam, tidak jadi macam orang Melayu. Dengan itu dia memberitahu saya bahawa saya tak perlulah sambung pelajaran ke peringkat tinggi di sekolah Thai, tapi pergilah belajar sekolah agama. Dan bapa saya mau saya masuk belajar pondok 100%, pondok cara lama, pondok tak ada kitab. Iaitu dia mau hantar saya kalau boleh ke sekolah, ke pondok yang dia belajar dulu di Melayu Bangkok, Jala, atau pergi ke mana-mana sahaja di Petani. Dia sarankan kepada saya supaya buat macam tu, supaya belajar macam dia, menjadi Tok Lebay, menjadi orang pondok, menjadi Tok Bilal, Tok Khatib macam dia. Bagaimanapun saya minta kepada bapa saya supaya tidak pergi belajar di pondok cara lama itu, tapi boleh saya pergi belajar di pondok cara baru, iaitu sekolah agama yang belajar cara moden. Dan satu perkara yang saya tidak nak, belajar pondok cara lama, iaitu pada zaman itu budak pondok semuanya pasti cukur kepala, tidak berambut langsung. Dia tidak kata apa, sebab dia tahu saya keras kepala, orang yang keras kepala. Jadi dia membenarkan saya pergi belajar di sekolah pondok yang ada di Jabat.
namanya Pondok Pedo atau Pondok Pedau, iaitu sekolah Nahdlatul Syuban, sekolah kebangkitan pemuda di situ. Jadi di situ ada dua sistem, sistem pengajian pondok tanda kitab dan sistem pengajian kelas dalam bilik sekolah seperti dengan sekolah lain. Tapi di situ menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu dan ada diajar pelajaran-pelajaran tertentu, pelajaran agama tertentu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, ya. Jadi kita dapatlah sedikit pengajian bentuk lama, bentuk tanda kitab, dan pengajian dalam bentuk moden. Pada waktu itu di sekolah saya, di sekolah Nahdlatul Syuban itu menitik berat bahasa Melayu, dan tujuannya supaya masyarakat itu faham ajaran agama, ajaran Islam dengan cara mudah. Tapi diberi perhatian juga kepada bahasa Arab. Bahasa Inggris tidak ada di sekolah pada waktu itu. Dan bahasa Thai juga tidak ada di sekolah dalam peringkat awal. Bagaimanapun untuk belajar bahasa Inggris, karena saya ini memang berminat dari segi belajar bahasa ini, saya terpaksa belajar bahasa Inggris melalui pos daripada Bangkok dan lulus dengan terpuji. Belajar melalui pos saja. Dan pada waktu itu juga saya selepas beberapa tahun saya belajar di Nahdlatul Syuban, ada kemasukan sistem pengajian Thai. Saya juga merupakan orang pertama yang belajar pengajian Thai sebagai sambungan sekolah darjah 4 saya dulu. Jadi saya dapat belajar di situ sampai ke darjah 7. Dan kemudian ada satu perubahan yang berlaku di sekolah Nahdlatul Syuban di situ. Perkara yang paling penting di sekolah Nahdlatul Syuban adalah perkasaan bahasa Melayu, perjuangan bahasa Melayu. Yang pada saya paling menarik, paling suka sekali di situ adalah perkasaan bahasa Melayu di sekolah Nahdlatul Syuban. Di situ ada mudir, ada seorang kepala sekolah yang memang hebat. Dia merupakan pejuang hebat di petani. Kemudian apabila saya sampai ke kelas 4 di sekolah Nahdlatul Syuban, saya pindah belajar di Jala, di Nahdlatul Ulum, Madrasah Nahdlatul Ulum. Nama dalam bahasa Thai Pathana Withya, Rongdian Pathana Withya. Di situ saya belajar 2 tahun. Belajar kelas 5 dan kelas 6. Saya belajar waktu pagi dan tengah hari di sekolah itu, yaitu belajar agama, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Dan waktu malam saya pergi sambung, sudah tamat darjah 7 siam, saya pergi sambung sekolah menengah Thai untuk mengimbangkan ilmu agama dengan ilmu dunia. Ya, itu secara ringkas sejarah persekolahan saya di dalam negeri. Nanti bahagian kedua saya akan menceritakan pula sejarah persekolahan saya di luar negara, yang sudah tentu ada liku-liku pengalaman yang berbeza daripada ketika belajar dalam negara. Tetapi saya masih menerus dengan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan anti sekolah dan anti ijazah. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa di bahagian akan datang. Sekian, wassalam. Jangan lupa subscribe dan tekan
loceng. Wassalamualaikum warahmatullahi